This is Pelangi FM Radio Brunei. In a few moments, the news can be heard. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Sarbini. 4 pegawai angkatan bersenjata di Raja Brunei ABDB yang telah menyertai tugasan sebagai ahli independen Decommissioning Body Verification, Monitoring and Assistance Team IDB VMAT 5 2023 di Mindanao Republik Filipina selamat tiba di negara ini pada 20 Jun lalu. Pagi tadi diadakan majlis doa kesyukuran bagi meraihkan kepulangan mereka di Sorong Adifa Bolkiah Garrison. Penyampaian sijil penghargaan kepada ahli-ahli kontingen disempurnakan oleh Yang Berhormat Pendatu Lana Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Al-Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga diadakan tazkirah bertajuk Pengorbanan dan Jasa dalam Menjaga Keamanan. Prestasi jualan runcit pada suku tahun pertama tahun ini mencatatkan peningkatan 3% berbanding suku pertama tahun lalu dan hasil jualan meningkat kepada lebih 447 juta ringgit. Dari segi volum jualan pula, aktiviti jualan runcit juga mencatatkan pertumbuhan positif sebanyak 5.9% menunjukkan peningkatan permintaan domestik. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menjelaskan peningkatan hasil jualan runcit didorong terutamanya oleh peningkatan jualan peralatan perabot dan rumah, diikuti jualan peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah di kedai khusus, jualan perkakasan, cat dan kaca di kedai khusus, jualan di stesen minyak dan jualan di gedung serbaneka. Sementara itu, prestasi jualan perkhidmatan makanan dan minuman menurun 2.2% dengan hasil jualan menurun kepada lebih 107 juta ringgit. Dari segi volum jualan, aktiviti makanan dan minuman juga mencatatkan pertumbuhan negatif sebanyak 2.8% menunjukkan penurunan permintaan domestik. Penurunan hasil jualan makanan dan minuman adalah disebabkan oleh penurunan hasil jualan bagi restoran dan kedai makanan segera. Laporan penuh boleh didapati melalui laman sesawang JPES. Aplikasi Caribbean yang dimajukan oleh Sekolah Sains Digital Universiti Brunei Darussalam UBD menampilkan perkhidmatan pemadanan pekerjaan yang unik dan penapis untuk graduan dan pengambilan tenaga kerja. Perkara itu dijelaskan oleh Dr. Awang Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan semasa merasmikan Pesta Kerjaya UBD 2024. Pesta Kerjaya itu diadakan di Dewan Chancellor UBD sehingga 30 Jun ini. Dengan tema Your Next Quest Awaits, Pesta Kerjaya UBD bertujuan memperkasa orang ramai yang hadir untuk keluar dari zon selesa mereka, meluaskan lagi asas pengetahuan dan meneroka peluang kerjaya baharu. Lebih 300 peluang pekerjaan ditawarkan oleh pelbagai sektor. Juga diadakan kempen derma darah. Dianjurkan oleh Pusat Rangkaian Pekerjaan dan Latihan UBD dan disokong oleh Pejabat Perhubungan dan Kemajuan Alumni. Pesta dibukakan untuk kunjungan orang ramai dari pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. 25 mahasiswa dari Universiti Brunei Darussalam, Universiti Teknologi Brunei dan Politeknik Brunei akan menunjukkan kehebatan kejuruteraan dan memamerkan reka bentuk inovatif mereka di pentas Global Shell Eco Marathon Asia Pasifik dan Timur Tengah. Diadakan di Lombok, Indonesia, pelanan akan berlangsung pada 2 hingga 7 Julai ini. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar Dr. Shin Wike, Timbalan Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Persaingan tahun ini disertai kira-kira 1,000 pelajar dari 85 pasukan yang mewakili 12 negara Asia Pasifik dan Timur Tengah. Laporan dari Tanah Suci.
Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama sentiasa menitik beratkan hal ehwal kebajikan dan kesejahteraan jemaah haji negara sepanjang melaksanakan ibadah tersebut dan akan sentiasa memastikan kualiti perkhidmatan haji yang diberikan adalah yang terbaik. Selain itu, Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Jabatan Urusan Haji selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara membuat perjumpaan dengan Datuk Jamil Bondaji, Pengurusi Syarikat Nozoli semalam. Perjumpaan bertujuan mengatasi penambahbaikan yang perlu dilaksanakan bagi meningkatkan lagi kualiti pengurusan dan perkhidmatan haji pada musim haji akan datang. Juga dibincangkan persiapan musim haji tahun 1446 Hijrah 2025 Masihi, khususnya di Arafah dan Mina. Sempena sambutan Hari Antarabangsa Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah Haram pagi tadi diadakan sembahyang berjemaah fardu subuh dan membaca surah Al-Kahfi dan doa selamat. Acara diadakan serentak di masjid-masjid utama di seluruh negara. Bagi daerah Brunei dan Muara, acara tertumpu di Masjid As-Salihin, Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait di daerah Belait, di daerah Tutong Masjid Hasan Bolkiah Pekan Tutong, manakala di daerah Temburong Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Jumlah belia yang semakin besar di negara Brunei Darussalam memerlukan bentuk kerjaya yang alternatif dengan pertanian menjadi salah satu peluang kerjaya tersebut. Perkara itu dijelaskan semasa pelancaran projek perintis Kendalan Pusat Kajian Strategi dan Dasar CSPS. Projek perintis tersebut bertujuan mengatasi keberkesanan serta memperbaiki kualiti rantai nilai beras di negara ini. Selain itu, projek berkenaan turut menganalisis impak dasar, memperkembang strategi kolaboratif dan melaksanakan satu projek rantaian nilai beras dengan belia dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSME bagi meningkatkan sekuriti makanan dan sara diri beras. Pelancaran projek perintis diadakan pagi tadi di bangunan CSPS. Projek menumpukan kepada matlamat yang lebih luas, antaranya kaedah mempelbagaikan ekonomi yang melibatkan pelbagai agensi berkepentingan. Pesta Pengguna edisi ke-29 yang sedang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas sehingga Ahad ini menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan dari dalam dan luar negara. Lebih 500 petak jualan dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dengan tema Back from the Future, para pengunjung dan pelanggan di Pesta Pengguna ke-29 turut berpeluang menangi hadiah dan promosi eksklusif. Sebuah perniagaan didapati gagal mematuhi beberapa syarat lesen perniagaan kiriman wang yang ditetapkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB. Dapatan tersebut adalah hasil serbuan pasukan polis di Raja Brunei PPDB dengan bantuan BDCB ke atas sebuah perniagaan kiriman wang di Bandar Seribu Kawan. Beralih ke berita antarabangsa. Polis Indonesia menangkap lebih 100 warga negara Taiwan di sebuah vila di Bali susulan dakwaan penipuan siber. Pihak berkuasa Indonesia menjelaskan perkembangan kumpulan-kumpulan penipuan siber semakin menjadi kebimbangan di Asia Tenggara sejak beberapa tahun yang lalu. Serbuan ke atas sebuah vila di Tabanan Regency itu menahan 12 wanita dan 91 orang lelaki yang ditemui bersama ratusan buah telefon bimbit dan peralatan elektronik lainnya. Jepun dan Filipina akan mengadakan rundingan pertahanan dan sekuriti peringkat tinggi bulan depan. Menurut Jabatan Luar Negara Filipina, kedua-dua buah negara berusaha mengukuhkan hubungan di tengah meningkatnya tekanan serantau. Rundingan diadakan susulan meningkatnya pertikaian di laut. Badan Amal Doktor Tanpa Sempadan akan menghentikan aktiviti perubatan di utara negeri Rakhine Myanmar berikutan peningkatan konflik antara sebuah kumpulan etnik bersenjata dan tentera. Pertempuran melanda Rakhine sejak tentera Arakan menyerang pasukan keselamatan November lalu menamatkan gencatan senjata yang dikenakan sejak rampasan kuasa tentera pada tahun 2021. Penggantungan aktiviti perubatan akan melibatkan 14 buah klinik bergerak. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dita Idris pada Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, and the next news can be heard tomorrow morning at 7 a.m.